Sila kelaburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker, terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan tahun 2014 Kerajaan Negeri Kelantan. Yang keduanya, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada pihak Kerajaan Negeri di atas pembentangan Belanjawan 2014, dan insya-Allah dengan tema Belanjawan pada tahun 2014 kesejahteraan rakyat, kemakmuran negeri, insya-Allah sama-sama kita dapat realisasi dalam memenuhi kehendak rakyat di bawah, untuk kita nak tengok supaya berlakunya sumbangan penyampaian kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan baik. Dan ini salah satu daripada usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita sejak daripada tahun 1990 sehingga hari ini, dalam usaha kita untuk mewujudkan suasana baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dalam pentadbiran kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan tahun yang ke-23 kita dapat melaksanakan amanah ini dengan makin baik, dan rakyat di bawah insya-Allah mereka dapat melaksanakan, dapat merasai suasana pentadbiran kita dengan baik, dan hasrat kerajaan untuk melihat berlakunya suasana kesejahteraan kepada rakyat dengan lebih baik insya-Allah akan tercapai hasil daripada Belanjawan tahun 2014 ini. Walaupun kita dapat mempersembahkan belanjawan sebagaimana tahun-tahun yang lepas, kerana hasil yang diperolehi oleh kerajaan negeri dalam 2-3 tahun ini tidak lebih daripada 400 juta, maka insya-Allah walaupun dengan perolehan yang sedikit, tapi kita yakin dengan amanah yang ada kepada seluruh pentadbiran kerajaan, kita dapat menyampaikan walaupun sedikit kepada rakyat, tapi rakyat boleh merasai sumbangan daripada pihak kerajaan negeri. Kenapa? Kerana di kalangan pimpinan kita insya-Allah tidak berlaku pecah amanah, tidak berlaku ketirisan di dalam pentadbiran kita sejak daripada 23 tahun yang lalu. Ini suatu perkara yang cukup kita bangga dalam pentadbiran kita. Tidak ada seorang pun di kalangan ahli-ahli exco, di kalangan wakil rakyat, di kalangan pegawai kerajaan yang terlibat dengan rasuah yang boleh dicas di mahkamah pecah amanah dan seumpamanya. Ini satu perkara yang kita perlu kekalkan dalam pentadbiran kita, walaupun selepas daripada 23 tahun kita diamanahkan oleh rakyat untuk mentadbir bumi ini. Di dalam Belanjawan tahun 2014 ini, pihak kerajaan negeri telah menukilkan 4 teras di dalam untuk menjadi paksi dalam Belanjawan tahun 2014 ini, yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar semalam, iaitu yang pertamanya untuk merancangkan pembangunan ekonomi rakyat, yang kedua untuk perkasa pembangunan insan berteraskan Islam, yang ketiga pembelaan golongan daif dan miskin, orang-orang kurang upaya, anak yatim, armalah dan warga emas, dan teras yang keempat mengukuhkan keupayaan institusi dan badan pelaksana bagi tujuan mencapai maksud dan tujuan tersebut. Insya-Allah paksi ini akan berjaya kita laksanakan dalam bajet tahun 2014 kalau kita mendapat kerjasama yang baik daripada semua sektor, sama ada pegawai-pegawai kerajaan, agensi yang terlibat, dan juga di kalangan pemimpin-pemimpin di semua peringkat. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam merealisasikan paksi yang pertama, alhamdulillah pihak kerajaan negeri dalam usaha untuk melihat infrastruktur asas kepada rakyat berjalan dengan baik, pihak Jabatan Kerja Raya JKR Negeri telah diperuntukkan sebanyak 21 juta untuk membangunkan jalan dan juga jambatan. Dan insya-Allah kalaulah peruntukan 21 juta ini dan juga peruntukan lain
di bawah kemudahan asas ini boleh kita sampaikan dengan baik. Terutamanya kita harap boleh berlaku penyelarasan di dalam pelaksanaan pembaikian, pembangunan jalan dan jambatan ini di antara jabatan yang diamanah untuk melaksana, sama ada pihak pembangunan negeri, pejabat tanah dan jajahan, dengan pihak wakil-wakil rakyat kerajaan, supaya wakil-wakil rakyat kerajaan ini juga mereka diberi ruang untuk kita turut serta dalam menjayakan program untuk pembangunan jalan dan juga jambatan. Sebab yang berlaku di setengah-setengah jajahan, kadang-kadang projek yang dibuat oleh di bawah KR tidak dimaklumkan kepada wakil-wakil rakyat kerajaan. Adun kadang-kadang kita tak tahu, khabar-khabar ada jalan dibuat dalam ledung kita. Kita tanya jalan ni siapa dia buat? Jabat tanah buat, jabat pembangunan buat. Bawah projek mana? Bawah projek KR. Ini kadang-kadang boleh, walaupun molek dia buat lagu tu, tapi wakil rakyat yang ada ni seolah-olah kita ni tak tahu apa-apa. Mana kalau boleh untuk pelaksana yang akan datang berlaku penyelarasan. Tak salah rasanya pejabat tanah ke pejabat pembangunan negerinya kita minta cadangan daripada wakil rakyat, sebab kita duduk kapung ni tiap-tiap hari duduk kapung. Jabat tanah kadang-kadang tua jajahan ke teknisian pejabat tanah ke kadang-kadang sebulan sekali nak masuk kapung apa payah. Kita wakil rakyat ni lebu duduk dalam ledun. Kita harap mana peruntukan yang banyak ini insya-Allah untuk tahun 2014 kita harap maknanya berlaku penyelarasan di antara wakil rakyat dengan jabatan-jabatan pelaksana, terutamanya pejabat tanah dan jajahan ataupun pejabat pembangunan negeri untuk projek-projek KR untuk kita nak baiki jalan-jalan kampung ni. Mungkin sebahagian daripada jajahan tak terlibat, tapi sebahagian daripada jajahan dia terlibat. Dia sebut dulu setengah jajahan tidak rakyat kepada wakil rakyat nak baiki jalan ni ataupun minta cadangan wakil rakyat, dan setengah daripada pejabat jajahan tak rakyat apa-apa pun. Jadi hal ini kita agak tidak berlakulah untuk tahun 2014, dan kita mengharapkan supaya suasana penyelarasan ini berlaku untuk projek di bawah infrastruktur, untuk kita nak tengok supaya berlaku sungguh kesejahteraan kepada rakyat, dan supaya 21 juta ini sampai sungguh kepada rakyat kita di bawah. Teras yang kedua di antara lainnya ialah disebut sebagai pendidikan agama Islam, untuk merancangkan sistem ataupun suasana pendidikan kepada anak-anak negeri Kelantan. Alhamdulillah, Yayasan Islam Kelantan telah diberi peruntukan yang cukup besar dalam bajet tahun 2014, 72 juta campur lagi 4 juta untuk projek-projek pembangunan di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan. Dan juga kita merakamkan ucapan tahniah kepada pencapaian-pencapaian cemerlang yang diperolehi oleh anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan ini. Ini adalah sebahagian daripada rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, hasil daripada caknanya pihak kerajaan negeri 23 tahun yang lalu nak tengok supaya anak-anak negeri Kelantan ini mereka boleh menerima pendidikan yang baik, pendidikan Islam yang baik daripada peruntukan kerajaan negeri, walaupun tidak banyak, tapi kerana ikhlasnya kita dan juga kita nak tengok supaya pendidikan Islam ni sapa kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita ni dia faham dan dia dapat belajar dengan baik. Dan juga kita ada 20 buah sekolah di bawah SABK yang didaftar dengan Kementerian Pendidikan, 20 buah sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ahli Esko, dan kita harap mana selepas daripada ni tak ada sekolah-sekolah bantuan lain, sebagaimana yang saya tanya dalam sesi soal jawab tadi, supaya hanya setakat 20 ni je ya kita seruh kepada Kementerian Pendidikan. Sebab Yang Berhormat Esko pun faham, Yi pun faham macam mana sekolah-sekolah ini selepas daripada mereka ditadbir di bawah di bawah satu jawatan kuasa bersama. Dia dipahalkan juga jawatan kuasa bersama ni, penyelarasan ini juga di antara Jabatan Pendidikan Negeri dengan Yayasan Islam Kelantan pun tidak pernah mengadakan mesyuarat. Jawatan kuasa penyelarasan ini pun tidak pernah mengadakan mesyuarat. Gapo hak berlaku di SABK? Kadang-kadang maknanya suruh pada
guru besar. Tak ada apa-apa. Jabatan Pendidikan apa kata tak ambil cara, tak ambil sana. Malah ada Jabatan Pendidikan atas surat kepada mana selain daripada 20 buah sekolah. Sekolah lain. Sekolah bantuan lain. Minta maklumat dengan sekolah daerah tanpa melalui seolah-olah nak ambil lagi sekolah lain. Ini satu perangai yang kita rasa tidak molek. Kita Jabatan Kerajaan, sekolah bantuan ni dia ada pok dia sepatutnya Jabatan Pendidikan Negeri kena atas surat pada walaupun nak minta maklumat berkenaan dengan sekolah. Jadi kita harap maknanya tidak ada lagi sekolah lain, sekolah bantuan lain yang diserah ataupun didaftarkan sama dengan 20 SABK yang ada. Rasa padah dah kita serah 20 ni, ya seolah-olah macam kubalana dah 20 ni pun kalau kita nak serah lagi dengan alasan tak ada duit, maka kita rasa rakyat Kelantan tidak berapa setujulah. Kita harap maknanya Muhammad boleh tanyalah rakyat negeri Kelantan hak lain, boleh tanyalah pendidik bawah ni setuju ke tak kalau sekolah ni, sekolah bantuan ni dengan alasan tak ada fitih kita serah kepada kementerian, daftar di bawah kementerian. Rasa tidak setuju. Mana tak ada, mana supaya tidak bunyi lagi di mulut-mulut kita ni, di telinga kita ni, mana ada sekolah-sekolah yang akan diserah ataupun didaftar di bawah SABK ini untuk supaya nasib dengan 20 sekolah yang lain. Yang keduanya berkenaan dengan untuk kita merancangkan lagi pendidikan agama Islam ni di kalangan anak-anak kita. Kita mengharapkan sebagaimana disebut oleh Kadok. Tadi Kadok sebut supaya SABK ni kita naik taraf supaya jadi sekolah penuh. Saya ingin mencadangkan supaya sekolah-sekolah bantuan walaupun satu setahun kita naik tarafkan dia sebagai sekolah penuh, sebagaimana yang kita laksanakan di sekolah menengah agama Arab Rahmah Kenali. Ini satu-satunya sekolah selama 23 tahun yang kita naik taraf jadi sekolah penuh, sekolah bantuan. Capur lagi adalah 2 sekolah tahfiz. Tapi untuk sekolah penuh, mana setahun pun tak apa dah. Kalau pihak kerajaan dengan kekangan keuangan yang ada, setahun kita naik taraf sekolah-sekolah bantuan kerajaan ini jadi sekolah penuh. Dari segi prasarana insya-Allah boleh baik, boleh kembali dengan baik. Dari segi kebajikan cikgu guru kita boleh kembali dengan baik apabila kita naik taraf sekolah-sekolah sekolah agama ni, sekolah bantuan agama jadi sekolah penuh. Baru menampakkan kita ni cakna sungguh kerajaan kita untuk merancangkan pendidikan agama di negeri Kelantan ini. Tapi kalau kita statik 23 tahun kita mentadbir hanya sebuah sekolah saja, dari sekolah agama bantuan kita naik taraf sebagai sekolah agama penuh, kita rasa maknanya kita perlu buat muhasabah lain lah, supaya kita tidak nampak, supaya tujuan kita adalah teras yang kedua untuk memperkasa pembangunan insan berlaku pada tahun 2014 ini ataupun untuk tahun-tahun yang akan datang kita dapat realisasi dengan baik. Kita boleh laksanakan dengan baik. Dan begitu juga saya ingin mencadangkan supaya kita ada pondok moden untuk lelaki. Kita ada pondok moden untuk lelaki di Kandih, tapi kita tidak ada pondok moden untuk pelajar-pelajar wanita. Walaupun kita tak sebuh nama pondok moden lah, kita bubuhlah nama gapo pun, tapi dalam sudut silver, dalam sudut pengajian, wakil pengajian dia serupa dengan pondok moden ni untuk pelajar-pelajar wanita. Dia juga diiktiraf oleh institusi pengajian tinggi luar negara. Ini di antara cadangan saya nak sebut dalam dawan ini. Dan yang kedua, untuk merancangkan lagi pembangunan insan dan juga pendidikan agama ini, saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan negeri juga kita mempunyai peruntukan yang baik untuk anak-anak Kelantan yang ingin melanjut pelajaran di peringkat master dan juga doktor falsafah. Supaya kita ada anak-anak Kelantan yang fresh ni. Dia lepas daripada BA, lepas daripada ijazah pertama, nak melanjut pelajaran di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah, kita ada dana pihak kerajaan negeri. Walaupun tak ramai, tak apa, tapi hak fresh ni, pelajar-pelajar kita yang fresh ni, mereka boleh melanjut pelajaran dengan baik. Hasil daripada kita boleh ikat anak Kelantan
dia dapat master, dapat PhD, dia boleh kerja dengan kerajaan kita, dengan mana-mana jabatan kerajaan negeri sini, insya-Allah mana boleh ramai lagi pakar-pakar dan sedikit pandai negeri yang boleh beri khidmat kepada kita. Trust yang ketiga yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ialah pembelaan golongan dhaif dan miskin. Dalam bab perumahan, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan yang menyediakan peruntukan sebanyak 9 juta kepada bahagian perumahan untuk pembinaan rumah awam kos rendah RAKR. Dan ini projek, kalau kita 9 juta ni boleh buat, walaupun tak banyak, tapi boleh buat. Dan kita mengharapkan supaya berlaku kesungguhan kepada pihak kerajaan untuk bina rumah rakyat ni. Sebab sepanjang 5 tahun, amba ambil contoh dalam Dun Kelaburan lah. Dalam Dun, bukan Dun Kelaburan saja, dalam Parlimen Tupak, Pak Dun. Sepanjang 5 tahun tidak ada sebuah pun RAKR yang dibina di dalam Parlimen Tupak. Selama 5 tahun tak ada sebutir abut rumah RAKR dibina dalam Parlimen Tupak. Jadi hari ni kita agaknya tidak berlaku lagi untuk tahun yang akan datang. Kita ada 9 juta dan kita Tupak ni kita ada tanah. Kita ada tanah. Dan saya pernah sebut berkali-kali kepada pihak kerajaan sebelum daripada ini. Kita ada tanah. Sama ada nak bina RAKR ke rumah mampu milik ke, kita ada tanah. Tidak kurang daripada 10 hektar. Di Tupak. Tapi sehingga kali ini 5 tahun tidak berlaku apa-apa. Jadi saya sebut dalam yang mulia ini untuk sama-sama kita realisasikan kehendak berdasarkan kepada trust yang ketiga ini untuk kita nak bina RAKR rumah awam kos rendah ini. Dan kita ada tanah bahagian perumahan, amba yakin dia ada data bank dia. Sebab sebelum daripada ini pihak kerajaan negeri untuk bina rumah mampu milik mitok semua tua-tua jajahan kena pasti di setiap jajahan 3-4 tahun lepas lagi jajahan Tupak bagi tanah, bagi data bank ini kepada bahagian perumahan untuk bina rumah mampu milik. Dan beberapa agensi kerajaan lagi, misalnya tempat saya SCDC lagi, PMBK lagi tengok tanah. Tapi kerana agensi kerajaan ni dia kadang-kadang mikir untuk dapat utuh, hal ni pun kena tiung balik. Sebagaimana yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut, agensi pelaksana ialah anak syarikat kerajaan negeri SCDC dan anak syarikat PMBK. Jadi kita harap dua-dua jabatan ataupun anak syarikat ni yang disebut, kita mikir, jangan kita mikir nak untung. Kalau kita mikir nak untung buat rumah mampu milik, kita tak boleh nak buat sampai bila-bila. Sebab kita dah mikir untung supaya dengan kita bina rumah lain untuk jual pada rakyat. Sedangkan tujuan rumah mampu milik ni untuk jual kepada rakyat yang mempunyai pendapatan yang rendah. Jadi hal ni kita agak mana kena tiung balik pemikiran yang ada kepada pegawai-pegawai SCDC dan juga PMBK. Jangan mikir soal utuh. Dan juga rumah mampu milik ni, sama ada betul ataupun tidak yang disebut oleh pihak kerajaan, harga yang kita akan jual kepada rakyat ialah 100,000. 100,000 rumah RAKR jual kepada rakyat walaupun ada syarat daripada Jabatan Perumahan Negara, tidak boleh lebih daripada 45,000. Adakah lebih baik kita bagi tumpuan pada RAKR daripada kita tumpu kepada rumah mampu milik? Saya rasa di peringkat awal kita sebut dulu rumah mampu milik berbeza dengan rumah mampu milik yang kita sebut pada hari ini dengan harga RM100,000. Kalau RM100,000 ni sama dengan harga rumah yang dijual oleh SPP Development, anak syarikat SCDC, dengan Banner Raya, anak syarikat SCDC, dengan TDC, anak syarikat PMBK, sama dah harga rumah SPP boleh jual dengan harga RM98,000, jual pada orang ramai. Tapi rumah mampu milik kita, kalau kita tetap dengan harga RM100,000,
tak sampai pada matlamat, kita nak tengok orang yang pendapatan rendah, dia boleh miliki rumah. Jadi hak ni kita harap mana pihak kerajaan kena bincang balik. Kalau kita lagu tu, kita lebih baik tumpu pada RKR ataupun naik sikit supaya kita tidak terikat dengan peraturan yang disediakan kepada kita oleh Jabatan Perumahan Negara. Dalam bab untuk bagi rumah mampu milik kepada rumah awam kos rendah ni kepada pemohon-pemohon dia. Jadi hak ni saya nak sebut supaya berlaku sungguh apa yang kita sebut kepada rakyat lepas daripada pilihan raya yang lalu untuk kita bina 2,000 rumah dalam tempoh 4 tahun. Dan saya ingin mencadangkan supaya berlaku penubuhan task force untuk pembinaan rumah mampu milik di peringkat kerajaan negeri dan berlaku jawatankuasa teknikal di peringkat jajahan. Barulah kita akan tengok benda ni akan berjalan. Tapi kalau tidak berlaku jawatankuasa, tidak ditubuh jawatankuasa teknikal di peringkat jajahan yang terdiri daripada pejabat tanah, majlis daerah ataupun jabatan-jabatan teknikal yang lain dalam pembinaan rumah mampu milik, kita rasa dia akan berlalu 4-5 bulan sebagaimana kita berlalu pada hari inilah. Untuk kita nak realisasi 2,000 rumah ni bukan satu perkara yang senang. Dan satu lagi, jabatan-jabatan teknikal, pihak kontraktor, dia akan bersungguh dengan bayaran-bayaran sumbangan pembangunan kepada agensi-agensi yang terlibat, misalnya Majari dan juga AKSP, yang memerlukan kepada sumbangan yang besar. Jadi kita harap ini juga anak syarikat kerajaan negeri, kalaulah sumbangan ni kita boleh minimalkan, tidak support charge yang dikenakan kepada mana-mana kontraktor swasta yang ingin memajukan tanah. Mana kalau boleh kita boleh skip ataupun kita boleh kenakan bayaran minimal kepada program rumah mampu milik ataupun RAKR ini, insya-Allah kita boleh jual rumah dengan harga yang murah. Tapi kalau kita Majari dan AKSB ni guna charge yang sama dengan kontraktor yang lain, maka kita akan kena harga rumah yang besar juga kepada pembinaan rumah mampu milik dan juga RAKR. Kalau boleh kita guna kos yang minimal, harga yang minimal, ataupun dikira sebagai CSR juga, sumbangan kepada pihak kerajaan. Ini cadangan saya dalam bab perumahan ini, untuk kita nak realisasi, sebab rakyat sudah tahu kita nak bina 2,000 rumah dan terutamanya saya di Tupak, kita sedia dah tanah untuk pihak kerajaan nak bina rumah ni, kita sedia tanah dan kita harap-harapnya, maknanya sekurang-kurang sebelum pilihan raya yang akan datang ni, kalau boleh bina pagar keselamatan pun tak apa dah. Boleh bina pagar keselamatan pun tak apa dah. Ada kontraktor boleh bina pagar keselamatan, boleh buat siren, insya-Allah ini satu kejayaan. Saya harap boleh berlaku, khususnya kepada saya di dalam DUN Kaburan dan juga di Parlimen Tumpak. Hasil-hasil kerajaan negeri, kita nak buat program ni kena ada hasil daripada kerajaan negeri, hasil kepada kerajaan negeri. Dan alhamdulillah pihak kerajaan negeri dengan penuh ketegasan, kita masih bertegas berkenaan dengan tuntutan rakyat berkenaan dengan royalty petroleum. Alhamdulillah dalam bajet ni pada tahun lepas pun ada, dan juga kita mengharapkan supaya perjuangan rakyat ini tidak terhenti, dan kita perlu menyemarakkan perjuangan rakyat ini sebagaimana disebut oleh Bapak Exco tadi, 12 bilion yang menjadi hak kepada rakyat Kelantan yang masih lagi tidak ditunaikan oleh pihak kerajaan persekutuan ataupun oleh pihak Petronas. Jadi hak ini kita harap tidak terhenti, dan tuntutan saman melalui mahkamah kepada Petronas kita harap tidak ditarik balik. Walaupun ada perbincangan apa pun, tuntutan rakyat melalui saman kerajaan negeri kepada Petronas supaya kita tidak tarik balik. Hak melalui mahkamah melalui jawatankuasa penyelarah, hak ni kita kena teruskan juga supaya kita ada banyak keadaan untuk kita nak realisasikan perjuangan rakyat ini, supaya insya-Allah tuntutan petroleum ini dapat dicapai, sama ada melalui mahkamah ataupun melalui jawatankuasa perundingan kerajaan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan persekutuan, supaya tidak terhenti. Dan rakyat di bawah juga mereka nak tahu macam mana perkembangan yang berlaku pada hari ini, setakat mana mahkamah buat keputusan, lagu mana jawatankuasa perundingan ini telah berunding, progresnya lagu mana, rakyat pun nak tahu. Tapi kalau boleh hak rakyat duk berjuang ni, pihak kerajaan juga kena akses maklumat kepada rakyat, sama ada melalui media-media hak kita ada, melalui Harakah, melalui
urus dia penerangan, supaya kita boleh sebut pada rakyat progres perkembangannya lagu mana. Hak melalui jatuh kuasa perundingan setara mana, melalui mahkamahnya setara mana, rakyat nak tahu setara mana, supaya insya-Allah mana mereka tidak tertanya-tanya berkenaan dengan apa usaha yang kita lakukan dalam merealisasikan tuntutan rakyat daripada royalty petroleum ini. Dan juga yang berhormat Tuan Speaker, hasil yang kita rasa boleh menjadi suatu lonjakan besar, pendapatan besar kepada kerajaan negeri ialah hasil pelombongan. Kita nak harap kepada kayu balak sudah pun mungkin tidak banyak. Nak harapkan kepada hasil tanah pun mungkin tidak banyak. Hasil yang ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita Kelantan ni ialah hasil pelombongan. Kita ada macam-macam mineral sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar sebelah pagi tadi. Yang mana kalau kita jana dengan betul, hasil mineral ini insya-Allah dia boleh menjadi hasil utama kepada kerajaan negeri Kelantan. Walaupun kita meletakkan pendapatan kita daripada hasil pelombongan ini sebanyak 29.5 juta, ini masih rendah. Kalau kita nak bandingkan dengan kerancakan suasana pelombongan yang ada, dengan bijihnya, dengan macam-macam yang ada ini, maka kita harap mana pihak kerajaan negeri kita menggunakan kaedah yang ada ini, sama ada kita nak tender kawasan pelombongan dan seumpamanya, kaedah-kaedah ini insya-Allah boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri yang ada. Cuma kita nak sebut bahawa hasil pelombongan ini boleh menjadi suatu pendapatan yang besar kepada pihak kerajaan negeri. Cuma pihak kerajaan negeri kena mengambil langkahan yang baik untuk menjayakan program pelombongan ini, termasuklah kita menyediakan prasarana di Tok Bali supaya hasil lombong ini boleh diekspor melalui pelabuhan Tok Bali, tidak pergi pada Kemamai dan juga pelabuhan Kuantan. Rungutan daripada mereka yang mengeluarkan biji ataupun bahan mineral di negeri ini, dia nak hantar ke Tok Bali, dia kata queue panjang berdoa, banyak hari makan masa, dan tidak disediakan tapak yang cukup baik. Kadang-kadang kena longgok batu atas tanah. Tidak ada satu prasarana yang baik di Tok Bali. Dia kena queue panjang, dan prasarana di Tok Bali ni maknanya tidak mesra pelanggan kepada para pelombong. Sebab itulah mereka rela pergi ke pelabuhan Kemamai dan juga pelabuhan Kuantan untuk nak hantar barang-barang dia, bahan-bahan gali ada. Jadi hal ni kita harap mana pihak kerajaan negeri, kalau kita nak tengok berlakunya kerancakan kepada suasana hasil yang baik kepada kerajaan negeri pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah kita kena menambah baik lagi kemudahan asas, termasuk dalam soal pelabuhan di Tok Bali dan juga kaedah-kaedah lain untuk kita nak tengok supaya hasil lombong ini insya-Allah boleh menjanakan suatu pendapatan yang baik pada pihak kerajaan negeri. Yang berhormat Tuan Speaker, saya rasa itu saja yang sempat saya sebut dalam perbahasan ini. Saya mohon menyokong. Sila.